Bagaimanakah tasawuf mampu menjana pembangunan negara? Menurut Dr. Hasan Ashmuni dalam bukunya Ruhiyah fi Bina al-Mujtama', tidak salah jika kita katakan tasawuf itu berkemampuan untuk menjadi satu kekuatan bagi mencapai dan memenuhi keperluan masyarakat walaupun untuk tujuan kebendaan. Tak ada masalah. Kadang-kadang kebendaan ni macam, saya ingat saya bersama Hasbi pun dalam satu kitab kerja ada menyebut bagaimana kata-kata Sufyan Tsauri rahimahullah. Sufyan Tsauri berkata, al-malu fi zamanina silahul. Dia buat harta pada zaman kita ni menjadi senjata. Harta menjadi senjata. Kalau dulu bukan, kita kena warna tak sekarang. Kadang-kadang di rumah 1.2 juta. Kalau surat khabar dah sebut 8.9, 6 poin berapa, tu baru kondominium. Tengok yang mana. Kalau tak ada, macam mana? Jadi artinya susah. Sebab itu, kerana untuk ni boleh. Tidak salah kita katakan berkemampuan untuk menjadi satu kekuatan bagi mencapai dan meneliti keperluan masyarakat walaupun untuk tujuan kebudayaan. Makanya kan mudah. Apa dia pun mudah nak buat. Nak bina ni, nak ni. Sebab kita tak tengok lagi. Kita rasa kita susah sekarang. Kita tak tengok janaan Islam yang terbaik zaman kita. Maksud saya begini, kalau kita tengok hotel, bila sebut saja hotel 5 star, 6 star ke apa tu, memang tak ada cara bentuk Islam. Yang ada pun kalau ada 1 bintang, aku baru ada Islam. Tomat ada hotel, hotel Ansar, begitu je lah ada hotel, hotel. Tapi hok-sok star nama berputih Hilton ke apa ni ke Meridian ke apa ke payah. Jadi kalau orang Islam ada, dia boleh tunjukkan inilah hotel Islam. Dapat terbang ramai orang lain buat. Tapi orang mencari pakai aster seksi tu dah. Kita nak cari orang pakai, kalau boleh pakai bodoh sekali orang gaya semangat. Asal pun tutup, kita pun jadi semangat. Kita nak suasana macam. Tapi bila orang Islam ni ada keadaannya, ada masanya, ada tempatnya, ada ketika. Jadi kita tak nampak. Bila kita nampak yang hebat-hebat, Western tu Islam. Sama ada ke barat tu, tapi ke Islam tak nampak. Ini yang ada. Ini yang ada. Tengok, ini. Baik. Maka tidak syak lagi untuk membina masyarakat yang kukuh. Kita mestilah menghapuskan segala bentuk pemusuhan, dan semua ini bergantung kepada kesucian hati. Inilah kadang-kadang masalah. Kemurnian akhlak dan bersedia untuk berkorban serta sanggup menepikan kepentingan ini. Baik. Inilah sifat-sifat yang mesti dihayati oleh para syekh tasawuf dan mesti dijelmakan di kalangan pengikut mereka supaya menjalani kehidupan hidup mereka mengikut aturan akhlak yang mulia. Itu akhlak itu. Oleh yang demikian, hakikat kerohanian para sufi itu akan meresap ke dalam kehidupan masyarakat sekaligus membantu mereka menyelesaikan kemeluk kehidupan sehari-hari. Tuan-tuan tahu, kita berada dalam keadaan hamba yang cukup krisis kewangan. Saya pergi ceramah di masjid Jami. Saya dah ceramah kan tak nak dia ada. Di masjid Jami di Kuala Lumpur lah, dia buat 2 hari untuk jamu orang gelandangan. Orang tak boleh ramai Ustaz. Saya kata waktu buat 2 hari. Orang macam bukan 2 hari, dia tak hari makan. Sebab sekali-kali dia makan. Dan mereka ni tidur tu kadang-kadang tidur di kaki-kaki dia. Mana boleh tidur? Ini tak patut dah dan bermalam dia ada masyarakat lain
keluarga Melayu. Seorang suami isteri ada anak 2 orang, sewa bilik harganya 15,000 semalam. Ada anak baru lahir 2 anak 4,000. Bukan apa-apa. Siapa yang nak terima, siapa boleh bawa lain. Akhirnya kita nampak mereka Melayu, tapi mereka bukan Islam. Ini balik. Alangkah baik kalau boleh mereka diajar, diberi semangat pada Tuhan. Mereka lemah. Allah bagi. Jadi kalau ahli support, mari ke masjid semayang, zikir banyak-banyak. Jadi kumpulan-kumpulan yang baik, yang kata orang baca Quran. Ini kan kita tak tahu. Masa lepas boleh tahu kata mana. Tuhan yang ada semangat. Siapa yang nak tahu? Tak tahu. Inilah sifat yang mesti dihayati oleh para syekh tasawuf dan mesti dijermakan di kalangan pengikut mereka supaya menjalani hidup mereka mengikut aturan akhlak yang benar. Jadi bila tengok dia kena habis semangat dan dia habis semua. Kadang-kadang tuan-tuan minta akhir ni pemain bola antara manusia pun ramai yang masuk Islam. Tak benar. Kadang dia dibuka oleh orang Islam, akhirnya mereka masuk Islam. Saya tak nak sebutlah nama-nama, bukan sekadar Zini bin Zidan ada yang masuk Islam, kata Terry yang masuk Islam, yang yang pula masuk Islam, ada semua. Jadi itu bidang masing-masing. Bidang yang lain pula sama. Jadi begitulah sepatutnya dia ada kekuatan. Oleh yang demikian, hakikat kerohanian para sufi itu akan melesat dalam kehidupan masyarakat sekalipun membantu mereka menyelesaikan kehidupan seharian. Sekalian tuan-tuan, kita bukan nak baik. Baik ni mudah. Siapa dia nak baik? Baik mudah. Ada penghuni baik, ada ustaz tu baik, ada cikgu baik, ada orang yang baik. Kita tak nak lagi baik. Yang kita nak lagi besar daripada baik ialah suasana baik. Suasana ini beza antara kita dengan sahabat. Zaman kita dengan zaman sahabat. Zaman kita, kalau baik one man show, seorang-seorang. Bapa dan semayang malam, mak dan semayang anak itu apa setengah orang ni. Selangkah itu. Zaman dulu semua baik. Jadi hak tidur 8.30 kita kaya seorang pun baik. Jadi sebab itu suasana kita harmoni, masyarakat kita tenang. Saya selalu kenapa dulu tak kaya, tak senang sangat, duit tak banyak, tapi hidup senang. Sebab tapi sekarang saya tahu kajian daripada Kementerian Kesihatan, umur 18 tahun setengah. Yang boleh umur 18 tahun setengah itu. Benda setengah. Ada macam-macam masalah. Dulu kita 18 tahun pun tak stres lagi. 80 baru stres. Jadi mesti ada sesuatu. Sesuatu yang kita tak tahu. Dan yang paling kita bimbang ialah kalau kita tengok kat bawah, lepas balik. Balik waktu dah selesai, masuk balik dulu. Balik dulu dah selesai, pak balik pula mandi. Pak balik mandi, baru selesai satu, tambah dua lagi. Jadi, balik dulu. Manilah patahnya, alaihim barakatuh wassalamualaikum. Kedua, macam mana kita katakan keberkatan yang berlalu. Sebab itu begitu mudah. Sebab itu bagi kita itulah keimanan. Tidak akan bahagia satu hari. Tak akan okey melainkan ikut sebagaimana orang. Ini kembali kepada Rasulullah, kembali kepada ulama, kembali kepada Islam, kembali kepada mengaji orang yang mengaji doa lagi. Satu kajian dibuat di Lombok. Saya baru report. Dalam 100 orang
hampir 70 lebih tak semayang. Anak-anak muda belajar sekolah yang akibat macam mana kita selama seorang dulu baik ni mak baik orang yang tak baik tak tahu orang yang bersama berkahwin yang berzina yang masalah tak tahu buat ada yang kita pun ada sahabat bila saya mengajar kalau ustaz saya bilang saya tak boleh ustaz. Saya mau mengambil anak-anak 20 hari 20 bulan yang ni anak-anak sini banyak sekarang ni dalam keadaan kenapa? Kerana mereka unsur tasawuf kesucian kena masuk kena buat banyak cara kita boleh selesai dalam masyarakat. Jadi kehidupan gemilang yang dicita-citakan oleh umat ini akan menjadi satu kenyataan. Ini kerana tasawuf adalah ruh atau jiwa Islam yang hakiki. Sekiranya ia berkembang subur, maka gemilang ada dalam satu statement Ustaz Abah, dia kata guru sekarang ni bukan mengajar sepenuhnya, separuh hati dia. Mana separuh lagi mungkin nak naik dunia tu ataupun gerak pedak sebab 9 jam 8 jam kita tak main budak tak apa lah main budak kecil yang tak berhenti kita dapat sepatutnya lawan pula cakap sama sekarang dia buat apa ini pun masalah. Menjadi kewajipan semua orang Islam agar bersama-sama memikul tanggungjawab yang besar ini untuk berusaha memajukan agama dari dalam. Majukan agama. Contoh, kita tengok macam mana kita nak tingkatkan, kita nak naikkan syiar Islam. Sepatutnya, kalau boleh, biar kena ada satu misi di masjid-masjid. Contoh imam semua 41 seorang, 27 2 orang, 17 2 orang, tak ramai semangat. Suruh mengajar pula dan sebagainya, kasihkan masjid, kasihkan surau, dia jadi ramai. Tak boleh pakai mengajar. Buat KPI pula, marilah nanti, insya-Allah. Baik. Berganding bahu menangani sebarang masalah yang dihadapi oleh negara Islam serta menghapuskan segala wabak penyakit sosial yang ada. Sekarang ni negara Islam ni masalah Somalia. Siapa yang ada 30 riyal boleh tanggung sebulan rakyat Somalia. Kita 3 riyal sepagi je. Pula masa separuh ni maju pula setengah. Lepas tu kopi kapal api, kopi jaga, senjata, sapu semua. Mana habis? 15, 10, 20, 30 boleh itu. Hari ni teruk yang itu. Jadi siapa nak tanggung? Tak ada orang nak tanggung. Ya, ini menangani sebab masalah yang dihadapi oleh negara Islam dan menghapuskan segala wabak penyakit sosial yang ada. Macam-macam wabak satu tuan-tuan tengoklah penyakit sekarang ni. Saya baru lagi bentang satu tentang kerja di saya punya kecelaruan gender. Kecelaruan gender ni maknanya ramai orang lelaki nak jadi perempuan, orang perempuan nak jadi lelaki. Jadi mengarut. Dan kecelaruan ni ada 13 jenis kecelaruan. Ada pakar-pakar, macam-macam di sini. Jadi dalam kecelaruan gender ni sebenarnya macam-macam pula. Ada penyakit zaman sekarang ni dipanggil LGBT ke iaitu lesbian, gay. Lepas tu tambah pula selatan. Tanya pula, itu maknanya intra, apa seksual, apa tadi mengatakan. Saya kan sahabat yang daripada jauh
masalah nak buat, tapi isu nak dapat pengiktirafan. Tengok tu. Akan nama human right, hak asasi. Ini terhalang dan akan zaman dia berkurang. Allah mampu kita. Sebab itu dalam keadaan kurang mempunyai kekuatan yang sepatutnya. Pembinaan nilai-nilai kerohanian yang kukuh menjadi perisai kepada kefahaman negara Islam. Benar kerohanian yang contoh bayangkan kalau di tempat kita sebagai contoh, setiap kali tengok sidang parlimen, saya cakap, ataupun meeting yang besar, tengah meeting masuk waktu berhenti sembahyang, jom Allah barakah. Kenduri kahwin, hari Jumaat ramai orang datang sembahyang. Ini tak boleh sembahyang ustaz, mesti kena pilih hilang. Jadi baru soleh dan semua ni tak boleh sembahyang. Bukan tontok saya tak sembahyang. Kalau perempuan boleh kata hai, ini lelaki take kepala je lah. Kalau itu je lah, ada masalah. Setinggi mana pun kemajuan dan pembangunan yang dicapai oleh mana-mana negara tanpa melalui proses pembinaan kerohanian yang mantap, samalah artinya dengan membina istana pasir. Dia tidak bernilai dan teruntuk pada bila-bila masa. Betul. Contoh tahu macam mana amal kita. Semua orang ada kesilapan. Hebat tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 80-an, hebat. Semua kata hebat. Tapi pakar-pakar psikologi di kalangan mereka berfikir pendidikan. Dia boleh meramalkan masyarakat mengenyak tumbang. Kata orang buruk dalam mana. Kerana apa? Kerana kes sosial yang terlalu. Kes anak haram terlalu. Kes perzinahan terlalu. Akhirnya gereja sendiri pun tak laku. Mereka tak pergi pun gereja. Dan ada yang nak dapat benefit, nak dapat untung, jual kepada komuniti Islam dan beli, convert gereja kepada Islam. Terpaksa buat satu undang-undang contohnya itu. Ini bukan cerita belak. Kau boleh tengok. Sebab apa ini? Artinya maju sekali mana kita. Tapi kalau tak ada Islam, tak ada kerohanian, tak rasa. Yang ini yang kita cuba nak fahamkan. Dia sudah Western tak ada mana hebat pun. Dia menjadi teknologi. Contohnya dia tengok. Artinya dia depan TV, kamera je, dia dapat TV. Tapi dia tukar. Dia seperti tengok macam mana. Kadang-kadang mereka ni bukan kaya sangat. Minta maaflah saya bukan anti. Tak ada anti pun. Tapi kadang-kadang bukan kaya sangat. Tapi mereka masih usia tu. Allah, siap. Tak bayar obat, mobil tak apa. Tapi menunggu orang tinggi dan lain. Sedangkan apa-apa ada yang fikir sekadar driver taksi ke yang sekali dengan sedikit surat apa senang. Ini namanya pasti. Inilah hakikat fungsi tasawuf. Kerana nilai kerohanian yang mampu memelihara kebahagiaan dan ketenangan hidup manusia sejaya, lantas mendorong mereka untuk berusaha keras dan merasai kelezatan. Semangat sepatutnya. Kena ada unsur-unsur Islami kerohanian. Bagi kita tengok kata-kata itu zaman dahulu. Gaji tak besar, tapi hidup anak-anak semua barat. Tusio, penerima, ustaz, cikgu. Orang yang biasa itu, tapi hidupnya berjaya. Menjadi satu kewajiban kepada pengamat ilmu tasawuf. Masa ini mengembalikan kemuliaan dan kegemilangan tasawuf bagi menambah bilangan mereka yang menghayati dunia ini serta mendekatkan orang ramai menerima dalam pakat ilmu semua. Hal ini yang